Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam. Allah Ta'ala yang memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat umur, nikmat kelapangan masa, sehingga kita dapat solat berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini, masjid orang-orang yang berhijrah, dan seterusnya kita duduk berniat i'tikaf. Dalam banyak-banyak kuliah tu selalu saya sebutkan pesanan-pesanan guru kita, antaranya almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam yang meninggal dunia beberapa bulan lepas. Selalu saya ambil petikan-petikan kuliahnya. Antaranya dia sebut, bila kita duduk majlis macam ni, kita berniat sekurang-kurangnya 4 perkara. Pertama, kita berniat i'tikaf. Yang kedua, kita berniat untuk mendapat ilmu, menambah ilmu. Yang ketiga, kita berniat untuk menunggu waktu sembahyang. Yang keempat, kita berniat duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Boleh jadi lebih, boleh jadi sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi itu perbezaan di antara orang yang belajar dengan orang tidak belajar. Orang tidak belajar, kali dia tahu niat i'tikaf saja. Itu pun kalau ingat. Kalau tidak ingat, habislah, rugilah, kan? Macam orang yang berniat untuk menunggu waktu sembahyang, kan? Katalah tidak ada kuliah pun, tidak ada ceramah apa-apa, kita duduk maghrib. Oleh kerana tidak ada apa-apa, kita bilang, sekaranglah, nantilah balik, kan? Padahal kalau lainlah kalau dia ada memang kelaparan sudah ni, belum makan lagi, jadi makan dulu balik sekejap, itu lain cerita. Ini tidak ada apa-apa, dia tidak ada aktiviti, tidak ada aktiviti apa-apa. Maka dia pun sekarang datang baliklah di rumah, melihat TV dulu, dia bilang, kan? Melihat kartun, dengan ni anak melihat kartun. Sekarang azan, datanglah balik. Tidak sama dengan orang yang dalam hatinya, aku tunggulah di masjid. Dia tunggu di masjid, maka pahalanya seperti orang yang sembahyang. Dia menunggu dari pukul 7 baru habis tadi, 7.40 Isyak contohnya. Ada 40 minit dia berniat menunggu waktu sembahyang Isyak. Jadi 40 minit tu macam dapat pahala sembahyang. Sembahyang apa 40 minit? Tak ada sembahyang 40 minit yang kita ni. Tapi oleh kerana kita tak tahu, maka kita pun balik dulu. So di rumah boleh melihat TV, boleh makan, boleh macam-macam, kan? Tapi kalau orang yang tahu, dia tunggulah, duduk saja pun dapat sudah pahala menunggu. Lain lagi kalau ada ceramah, lain lagi kalau dia berzikir, lain lagi kalau dia mengaji, baca Quran dia, wirid dia, itu lain lagi, kan? Itu perbezaan. Jadi tuan-tuan yang macam malam ni, ini hanya untuk penaik semangat tuan-tuan saja, naikkan semangat untuk beribadat dengan ilmu, bukan beribadat menantam. Tak, antam saya lah dia bilang, kan gitu. Beribadat dengan ilmu. Ini yang kita ni penaik semangat. Selebihnya tuan-tuan carilah ustaz-ustaz di Beaufort ni, bertimbun ustaz di Beaufort ni. Kita ada ustaz di SK, ada ustaz di SMK, ada ustaz di Sekolah Agama SAN, ada ustaz di SMAN, ada ustaz di Kafa, Jakim,
ada guru takmir, ada ustaz pencen, kan? Kalau polis ada lagi ustaz dia, ustaz bakar. Kalau kawasan tu sini tidak ada askar, kalau ada askar ada kagat, ustaz juga, kan? Jadi bertimbun. Tiba-tiba kita tidak manfaatkan ustaz tu. Ustaz ni pula hendakkan dia secara umumnya, ustaz ni hendakkan dia bilang, "Mari aku ceramahlah masjid kamu." Dia tidak akan kata gitu. Kitalah yang pergi cari. Kita pergi cari. Jadi masjid-masjid, saya sebut secara umum, di mana-mana saya sebut benda ni. Masjid-masjid pergi pinang lah ustaz tu. Pinang ustaz tu. Jumpa dia. Ustaz bolehkah? Kalau belum mampu setiap minggu, bolehkah ustaz kuliah bulanan di masjid kami? Tajuk masalah akidah, masalah tauhid. Dapat sebulan sekali. Belum mampu tiap-tiap minggu, kan? Tengoklah pula ustaz tu dia punya bidang kemahirannya apa. Ustaz tu dia punya pengkhususan tentang masalah fiqah, atau pengkhususan dia bahasa Arab. Kita suruh dia mengajar bab fiqah, memang dia tidak mau, kan? Bukan bidang dia. Kecuali yang untuk level kanak-kanak, beranilah kali dia. Masalah ustaz-ustaz ni biasanya dia bukan apa, dia takut kena tanya apa ni. Tidak berani kalau kena tanya, habis ko dia bilang. Pasal bukan bidang dia. Kalau dia cerita saja yang dia sudah standby itu okey. Masalahnya kalau orang menanya, "Ustaz, ada soalan?" Habis. Tungkal dia, kan? Tapi ini mau teknik juga, ada teknik dia. Baik. Itu mukaddimah kita cerita pada malam ni. Poster yang saya dibagi adalah tajuknya menjiwai solat, kan? Baguslah, sebab kebetulan juga minggu lepas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Datuk Ustaz Haji Idris Ahmad melancarkan bulan solat kebangsaan sempena dengan bulan Rajab. Bulan Rajab ni bulan kita tahu Isra' Mi'raj, dan di hujung Isra' Mi'raj itu adalah kewajipan sembahyang. Dalam mana-mana syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua diturunkan. Kefarduan itu, perintah tu diturunkan dia bilang. Kecuali sembahyang. Sembahyang Nabi yang kena ambil. Nabi kena menghadap untuk terima. Jadi bukan bermakna bila disebut bulan solat kebangsaan tu bukanlah bermakna bulan lain dah sembahyang. Bermakna kita mau pengkhususan bulan ni untuk kita study betul-betul berkait dengan sembahyang ni. Siapa yang rasa dia punya sembahyang, contohlah tuan-tuan tadilah, kita sembahyang maghrib. Tuan-tuan rasalah kalau tadi sembahyang maghrib, siapa yang rasa dia punya markah komplit 100%. Dari sudut khusyuk, dari sudut kefahaman, tadi disebut dari sudut menjiwai tajuk kita ni. Siapa yang rasa komplit betul-betul, aku markah silap-silap, kalau ada di atas A+, akulah dapat tu. Ada? Cuba angkat tangan. Kalau ada, kadang lepas isyak mau bawa selfie, masuk dalam Facebook, ini orang dia bilang markahnya lebih 100 ataupun sempurna 100%. Kita pun tidak berani, kan? Tidak berani. Sebab kelemahan kita sembahyang ni banyak kelemahan. Ada kekurangan sedikit. Kita sembahyang, tapi kita tahu ada kekurangan, ada kelemahan. Contoh, orang yang sembahyang di saf pertama, kan? Saf pertama tentu lebih baik daripada orang sembahyang saf kedua. Jadi saf kedua tu sudah ada kelemahan. Ada kelemahan. Sekarang tambah lagi, kurang sudah. Dulu patut-patut 15 orang, 20 orang. Sekarang tinggal 6, 7, 8 orang.
Artinya sudah ada kekurangan. Orang saf kedua lebih baik daripada saf ketiga. Maknanya ada kekurangan. Makin ke belakang makin kurang. Nampak? Ada kekurangan di sana. Orang yang sembahyang di masjid lebih baik walaupun dia di belakang. Tapi dia lebih baik dari orang yang sembahyang di rumah. Kan? Maka sembahyang di rumah adalah kekurangan. Bukan kita bilang tak sah, kurang. Orang yang sembahyang sendiri kurang daripada orang yang sembahyang berjemaah. Maka sembahyang seorang tu adalah kekurangan. Kurang dia. Ya? Orang yang sembahyang di awal waktu lebih baik daripada orang yang di tengah waktu dan di hujung waktu. Jadi orang yang di belakang tu maknanya ada kekurangan. Begitu. Ya. Apa lagi? Orang yang faham lebih baik orang daripada tidak faham. Orang yang khusyuk lebih baik sembahyangnya daripada orang yang kurang khusyuk. Orang yang ikhlas lebih baik daripada orang yang tidak ikhlas. Orang yang sembahyang tentu lebih baik daripada orang yang tidak sembahyang. Ya. Tapi biasa kita sembahyang tu pun tentu ada kekurangan. Ada kurang. Pakaian kita, penampilan kita, zahir dan batin. Karena cerita kita ni mau menjiwai sembahyang. Mau menjiwai. Tentulah istilahnya bila kita bilang mau menjiwai sembahyang, tidak selesai dengan hanya satu ceramah. Mesti diikuti dengan ilmu. Mesti ada ilmu. Cuba tuan-tuan kita lebarkan sedikit, kita buka sedikit. Kita bilang menjiwai solat, menjiwai sembahyang. Macam mana di luar, kalau orang yang kita tengok orang yang kita tengok filem lah, kita bilang macam mana seorang pelakon tu dia boleh menjiwai, perkataan kita ni menjiwai. Macam mana seorang pelakon tu menjiwai watak yang dia bawa. Padahal watak yang dia bawa tu bukan betul, lakonan saja. Dia orang bujang tapi berlakon jadi suami orang, kan? Dia pun tak tahu macam mana, belum pernah kahwin, kan? Atau dia seorang suami, di luar alam nyatanya dia seorang suami, berlakon jadi seorang bapa, dia belum ada anak, atau jadi datuk. Macam mana dia mau menjiwai watak tu? Dia di luar adalah orang baik, berlakon wataknya perompak. Tapi bila dia berlakon tu, real kita nampak. Ada babak-babak cerita hantu. Padahal kita sendiri tahu tu berlakon. Kita tengok, kita pula takut. Sampai dalam dunia realiti kita, mau ke jamban seorang-seorang dah berani. Terkenang cerita tu. Padahal kita tahu betul-betul bahawa itu berlakon. Lakonan saja. Tiba-tiba kita yang alam realiti ni ke jamban, jangan ikut dulu. Tidak berani ke jamban. Pasal melihat tadi itu bukan cerita betul tu, berlakon saja. Antara orang kawan-kawannya melihat di belakang kamera tu ketawa-tawa melihat. Kita pula ketungkalan. Kan? Itu istilahnya dia menjiwai watak. Perkataan kita menjiwai. Macam mana seorang penyanyi dia menjiwai lagu yang dia bawa, yang dia menyanyi itu. Lagu tu bukan dia punya, dia nyanyikan saja. Lagu orang putus cinta lah, padahal dia dalam realitinya dia bahagia. Tapi sehingga orang mendengar tu, orang pun nangis-nangis mendengar, sedih dia. Sampai tahapnya tu orang lain mendengar, kan? Sehingga dia betul-betul menjiwai, kan?